Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan andai kata kamu semua share, kongsi cerita ni dekat media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya, jangan lupa tag saya dekat aku Iqmal Hanif, #TeamPuaka. Dan andai kata kalau korang rasa macam tak ada masa depan, korang rasa macam hidup korang tidak bermakna lagi, jemputlah follow saya punya social media. Dapat apa bang kalau saya follow? Awak tak akan dapat apa-apa, dek. Yang akan dapat hanyalah saya, iaitu follower. Tapi awak tak akan dapat apa-apa. Tapi bantulah saya untuk dapatkan lagi ramai follower dan juga subscriber, supaya minat untuk menceritakan kisah seram lagi banyak selepas ini. Abang, kenapa bercerita seperti ini? Kenapa pada malam ni abang nampak begitu serius sekali? Sebenarnya adik-adik yang dikasihi sekalian, abang rasa pada malam ni kita kena ubah cara penyampaian. Sebab orang cakap abang tak seram. Aku seram, geng. Budak-budak tengok muka aku, diorang nangis, diorang cari mak dia balik. Macam mana orang boleh cakap aku tak seram? Tapi tak apalah, geng. Nak buat macam mana kan, orang dah tak suka. Tapi geng, cerita malam ni special sikit. Di mana cerita pada malam ni aku nak menceritakan kisah yang jadi dekat satu kampung. Dan kampung ni berada di Negeri Sembilan. Ya, betul. Benda ni berlaku di Nogori Sembilan. Ada orang Nogori tak dalam ni, ha? Kalau ada, komen kat bawah ni. Saya orang Nogori. Tag lah acik-acik Nogori tu biar dia tengok video ni. Mana tahu ni orang kampung dia ke ni. Asal aku cakap negeri macam cakap Kedah ni, ha. Tapi cerita ni telah pun dikongsikan oleh penduduk kampung tu sendiri. Nama brother ni Mirul. Brother ni umur lebih kurang dalam 35 macam tu. Brother ni DM lah aku dekat IG. Dia cakap, dek, boleh tak? Orang Nogori kena cakap Nogori. Dek, ni boleh tak tolong cerita ni, kisah seram ni. Geng Negeri Sembilan kalau tengok ni agak-agak kalau salah aku cakap, jangan marah, geng. Jangan nanti kau santau aku ke apa sebab kau mainkan bahasa Nogori Sembilan. Siap kau, aku santau kau salai ikan masin. Tapi cerita ni memang best. Sebab cerita ni tak pernah keluar newspaper. Tapi cerita ni kisah seram. Sebab apa seram? Sebab benda ni berlarutan selama seminggu, geng. Dan benda ni bukan ganggu seorang. Dia ganggu satu kampung. Kalau nak tahu, cerita pada malam ni bertajuk Puaka Pak Leman. Kampung ni kecil je, geng. Terletak di Negeri Sembilan. Di mana benda ni jadi pada tahun 2010. Dah lebih kurang dalam 10 tahun lepas. Brother Mirul time ni umur dia baru dalam 20-an macam tu. Dan benda ni jadi disebabkan oleh ada satu kes kematian. Tapi jenazah tu orang cakap terbengkalai. Dah lama baru orang tahu beliau meninggal. Rumah arwah ni jauh sikit daripada rumah orang lain. Rumah dia terletak jauh dalam kebun. Rumah paling dekat pun lebih kurang dalam 100 meter. Satu hari, ada seorang brother ni nama Pejal. Pejal ni pergilah masuk dalam kebun sebab orang cakap nak makan buah, nak curi buah rambutan macam tu. Dan masa main dalam kebun tu, tiba-tiba dia terbau something yang busuk. Terbau bangkai yang teramat kuat. Dan bila dia ikut bau tu bawa Pejal ke arah sebuah rumah. Yang time tu orang kampung mesti tahu rumah tersebut adalah rumah Pak Leman. Dan rumah Pak Leman ni rumah kayu biasa. Yang rumah kayu tinggi tu, yang orang cakap apa, ada tiang kat bawah tu kan. Yang macam rumah, memang rumah klasik betul lah. Dan masa Pejal tu ikut je bau hanyir, bau bangkai tu,
Ish, asal bau ni bawa arah rumah Pak Leman ni. Pak Leman ada buat bakar-bakar ke, barbecue ke? Bunuh binatang tak ajak, bau busuk bangkai dia buang rata-rata ni. Pejal pun berjalanlah sampai ke rumah Pak Leman. Dia tengok je. Ish, tingkap tutup. Sunyi sepi, lampu tak buka. Ada ke Pak Leman ni? Dia bagi salam dari bawah. Assalamualaikum, Pak Leman. Oh, Pak Leman. Senyap sunyi geng, tak ada orang jawab. Pejal pun menyusuplah dekat bawah pangkin. Kan rumah tinggi, dia nyusup bawah bawah rumah tu. Dia tunduk sikit, dia nyorok, dia tengok ada orang tak. Pak Leman, oi. Saya Pejal ni. Pak Leman dekat dalam tak? Asal bau busuk ni. Tapi masa dia lalu bawah rumah Pak Leman tu, memang bau bangkai tengek tu teramat kuat, busuk gila. Memang macam orang cakap, wish, bukan bau taik geng, memang bau busuk tengek gila lah. Dan bila Pejal masuk bawah rumah tu, dia tengok keliling. Dan Pejal ternampak di bahagian orang cakap lantai, di lantai rumah kampung biasanya ada rekah-rekah, betul tak? Dan di area rekah-rekah tu ada macam cecair yang likat berlendir menitik ke atas tanah. Tak, tak, tak. Dan bau busuk tersebut datang daripada lendir tu. Time ni Pejal tak fikir panjang. Dia terus ke belakang, dia call member 2-3 orang. Weh, datang jap rumah Pak Leman ni. Aku rasa macam pelik lah, tak sedap lah, ada bau busuk lah. Sebab Pak Leman ni memang duduk sebatang kera geng. Memang kera betul lah, memang tak ada family. Dia seorang je dekat rumah tu. Bila 10 minit lepas tu, datanglah member dia 2-3 orang tanya, Jal, asal telefon kita orang ni? Jom kita pergi rumah Pak Leman tu. Aku rasa macam ada benda tak kena lah, bau busuk kuat sangat ni, kau bau tak? Bau, jom. Diorang pun naik tangga, berdiri betul-betul depan pintu rumah Pak Leman tu, tertutup rapi. Dia cuba tolak kunci, panggil, Assalamualaikum Pak Leman. Pak Leman kat dalam ke? Bukalah pintu ni Pak Leman. Pak Leman okey ke? Tak ada bunyi sahutan, senyap sunyi. Dan diorang decide, Jal, aku rasa kita pecahkanlah pintu ni Jal. Bau busuk ni kuat sangat ni, aku risau apa-apa jadi kat dalam tu. Dengan pegangan tawakal innahu, tak try tak tahu, Pejal pun angkat kaki, tendang pintu kayu tu, pung. Terbuka berdesing pintu time tu. Dan terpampang betul-betul di hadapan mereka, terbaring satu tubuh yang baring mendepa macam ni. Tapi badannya seakan hilang daging. Kulit-kulit mula melekat di tulang belulang. Mulut ternganga. Kawasan mata dipenuhi dengan ulat. Dah tak ada biji mata. Dalam mulut ada ulat. Dan sekitar mayat tu ada lendir-lendir busuk. Mayat Pak Leman dah jadi bangkai. Dan rupanya apa yang Pejal nampak menitik daripada atas rumah ke bawah merupakan air mayat Pak Leman. Nasib baik member tak calik jilat nak rasa apa dia. Kalau tak, trauma geng. Settle je benda tu, diorang terus call bomber ambulans, cakap, Cik tolong cik, ada bangkai dalam rumah ni. Hari tu memang viral satu kampung. Kes arwah Pak Leman meninggal, tinggal bangkai dekat rumah tu. Tapi benda ni tak akhir dekat sini je geng. Di mana masa polis buat siasatan berdekatan dengan rumah tu, dia dapati bahawa sebenarnya Pak Leman ni mengamal ilmu hitam. Di mana dalam rumah Pak Leman tu, polis dapat detect, dapat cari ada beberapa kemenyan, ada mangkuk-mangkuk yang digunakan untuk simpan darah, untuk simpan barang-barang penyembahan, ada keris-keris lama di sekitar rumah. Dan hasil postmortem hospital mengatakan bahawa arwah Pak Leman ni meninggal bukan sebab sakit, tapi meninggal sebab mati terkejut. So orang ingat benda ni sampai situ je. Diorang pun dah settle dekat hospital. Diorang pun tolonglah tanam jenazah Pak Leman ni. Dah settle semua, imam cakap, malam ni dekat masjid kita buat tahlil. Tolonglah arwah ni tak ada keluarga lain. Malam tu dekat masjid, di mana time tu adalah lebih kurang dalam 20 orang tolong buat tahlil. Dan selalunya dekat masjid ni mesti akan ada budak tengah main dekat belakang, menari-nari, tengah menjerit, main cikucak lah. Dan tiba-tiba masa diorang tengah baca Yasin tu, budak-budak yang main dekat luar berlari masuk dalam, guduk. Berlari terus peluk ayah masing-masing.
Diorang tanyalah, kenapa ni? Diamlah orang baca Yasin ni, hormat sikit rumah Tuhan ni. Budak-budak tu cakap, ya tadi kat luar ya. Kenapa? Siapa yang buat? Budak tu cakap, dekat depan pintu masjid, dekat pagar masjid tu ada Pakleman ya. Time tu ayah dia pandang je anak dia. Syed, tak baik orang dah meninggal cakap macam tu. Tak baik buat gurau. Jangan buat gurau benda macam tu. Ayah marah. Jangan. Aib, lempang kang. Lepas tu anak dia buat apa? Anak dia cakap, tak ya, betul. Kita orang semua nampak tu yang kita orang masuk dalam ya. Dah. Korang ni main banyak sangat ni. Banyak sangat tengok TV ni. Tu yang terbawa-bawa tu. Tak tahulah geng apa kaitan TV dengan hantu. Tapi selalu mak aku macam tu. Kalau aku demam je salah TV. Aku selsema je salah TV. Apa kaitan So, diorang pun buat bodoh sambung baca Yasin. Tapi Mirul cerita, yang tadi awal-awal aku ada cakap, rumah paling dekat dengan Pakleman 100 meter, betul tak? Dan rumah tu, kalau dia nak keluar daripada kawasan kampung tu, dia kena lalu depan rumah Pakleman. Nak dijadikan cerita lah, malam tu, ada brother ni yang duduk kat rumah tu, dia nak pergi ke bandar. So, dia pun start lah enjin kereta. Dia cakap ke bini dia, duduk rumah jap saya pergi bandar jap, nak beli barang. Nanti saya balik. Bini dia dah takut. Bang, jangan lama-lama, saya risaulah pasal Pakleman tu. Dan tu dia risau sebab dia fikir arwah Pakleman meninggal tinggal bangkai, tu je. Laki dia pun cakap, jangan risaulah, orang dah tak ada, tak baik, berdosa. Duduk dia diam kat rumah, tunggu saya balik. Brother tu pun bawa kereta. Dan sewaktu dia nak melintasi depan rumah Pakleman, dia jenguk je tengok rumah Pakleman dalam kebun tu. Pelik sebab rumah Pakleman malam tu bercahaya macam hari-hari biasa. Macam ada orang buka lampu, pintu terbuka, tingkap terbuka. Seakan Pakleman masih ada. Tapi time tu dia fikir, ini mesti jiran-jiran ada rumah Pakleman ni, tolong bersihkan apa ke. Tak apalah. Bagus jiran ni, bagus komuniti yang padu. Dia pun teruskanlah perjalanan. Dan sampai je dia dekat depan pagar rumah Pakleman, dia berhenti kejap keretanya. Dia jenguk ke dalam. Sebab nak tengok jiran-jiran tengah bersihkan apa kan. Biasalah makcik bawang orang kampung, dia hintai ke dalam. Mana orang kampungnya, kosong je. Tiba-tiba masa dia hintai tu, nampak daripada dalam rumah seakan berjalan keluar pintu dan berdiri. Bukan orang kampung, geng. Brother yang bawa kereta tu nampak Pakleman berdiri depan pintu rumah, pandang tepat ke arah dia. Member time tu nampak Pakleman tak fikir panjang, geng. Dia jerit sambil tekan minyak. Terus berdesuk ke depan. Tak habis lagi. Ada lagi cerita. Miro cakap, ada satu brother ni. Dia ni kerja kilang. Dia balik lebih kurang dalam pukul 11 malam macam tu. Laluan nak ke kampung ni memang kiri kanan hutan, geng. Memang gelap gelita. Kalau ada lampu jalan pun jauh-jauh. So brother ni dia bawa motor daripada bandar, kerja kilang kat bandar, nak balik ke rumah dalam kampung tersebut. Sambil bawa motor seorang, preng. Tiba-tiba dari jauh kegelapan nampak dekat hujung jalan seakan ada satu bayang-bayang tengah berdiri je tengah jalan. Brother ni fikir, ni budak mana ni, orang kampung mana yang main tengah jalan gelap-gelap ni. Dia teruskan perjalanan. Dan bila makin lama makin mendekat, lampu motor pun mula menyimbah ke arah makhluk tersebut. Dan makin lama makin jelas, yang berdiri tengah jalan tu bukan orang kampung, geng. Yang berdiri tengah jalan tu merupakan arwah Pakleman. Tapi rupa dia sama seperti bangkai yang orang jumpa tadi, di mana tak pakai baju, tapi kulit dia seakan melekat di tulang, tidak berisi, tidak berdaging. Mulut dia terbuka, berbola mata dah hilang. Dan di soket mata ni hanya ada ulat-ulat kecil. Brother tadi bawa motor straight, nampak benda tu jelas depan mata. Dia tak fikir panjang, geng. Dia buat drift dengan motor, pusing balik. Terus bawa laju-laju, tak balik rumah malam tu. Dia terus tidur dekat kilang, geng. Tak habis sampai situ lagi. Ada lagi. Esoknya,
kecoh orang kampung bercerita yang Pak Leman mengacau orang kampung. Tapi time tu masing-masing tak percaya, masing-masing anggap tahu Pak Leman tu pengamal ilmu hitam, kita baru tahu benda tu. Tapi janganlah fitnah orang dah meninggal, tak baik. Perkemain husnuzon orang cakap. Malam tu ada lagi benda jadi, di mana orang kampung mengadu. Time tu diorang tak ada WhatsApp lagi, tapi mengadu dalam mesej. Dia cakap dekat ketua kampung, contohlah ni isteri kan, aku ni isteri lah. Isteri bengkok macam ni, tengah memasak dekat dapur. Pam. Tiba-tiba dengar daripada arah luar orang panggil. Ikmal. Tak boleh lah perempuan nama Ikmal. Mina. Dan memang orang cam, suara tu suara Pak Leman. Bukan satu rumah je dia ganggu malam tu. Dia ceritakan lebih kurang dalam 5 biji rumah lah dia panggil. Kadang-kadang tengah budak sekolah tingkatan buat kerja dalam bilik kan, tengah buat kerja homework, tiba-tiba daripada luar rumah bunyi, Idam. Suara Pak Leman, geng. Itu okey lagi, tak cukup ekstrim. Yang paling ekstrim, Mirul cerita dekat aku. Malam yang sama, malam kedua, time tu dekat kedai kopi, tepi jalan, kedai kopi Usang. Diorang tengah lepak lah sambil main dam, 2-3 orang kan. Masa tengah lepak tu, tiba-tiba diorang cakap seakan nampak Pak Leman berbaju elok macam biasa, pakai baju coklat seluar hitam, berjalan melintasi kedai tersebut. Orang yang tengah lepak tu pandang je, seakan terpaku, tak boleh buat apa-apa. Dan bila Pak Leman dah melepasi diorang, terus diorang macam, ya Allah, Pak Leman. Bergegar kedai tu malam tu, geng. Memang orang cakap owner kedai tu tinggal barang kat situ, terus balik rumah. Time tu lah baru orang percaya bahawa arwah Pak Leman mengamuk. Hari ketiga, di mana kalau siang tak ada apa-apa jadi, geng. Kalau lalu depan rumah Pak Leman pun, orang cakap rumah tu memang tertutup rapi. Siap ada tip polis lagi, tidak dibenarkan masuk. Malam tu, waktu senja, lebih kurang dalam maghrib macam tu, tiba-tiba Mirul dapat mesej. Dia cakap, Mirul, malam ni pesanlah dekat keluarga kau buat bacaan Yasin sikit, minta perlindungan Tuhan daripada benda-benda yang tak diingini. Dan mesej tu memang orang kampung spread dekat semua keluarga, so that doa tak ada apa benda buruk jadi malam tu. Susah juga tak ada WhatsApp ni kan, kena mesej seorang-seorang. Satu mesej dah 2 sen. Mirul pun ikutlah, dia ajaklah family dia 2-3 orang berkumpul dekat ruang tamu lepas maghrib. Dia pun mulakan bacaan Yasin. Masa tengah baca Yasin tu, tiba-tiba pintu rumah dia seakan diketuk. Mirul tengah baca Yasin, pandang pintu, pandang ayah mak dia. Ayah dia cakap, buka pintu, adalah tu jiran nak bagi makan ke apa. Mirul pun bangun, diintai dekat tingkap. Ya, kosong je, tak ada orang pun. Budak kampung kot, Mirul. Jom sini, duduk, kita sambung baca Yasin. Mirul baru nak berjalan ke arah belakang, bunyi lagi sekali. Mirul intai dekat tingkap, kosong, tak ada orang. Dan tu ayah dia cakap, Mirul, datang sini, kita baca Yasin, habiskan. Orang tua-tua ni memang firasat dia power, geng. Dan aku rasa time tu, ayah dia dapat tahu yang ketuk pintu tu bukan orang. Yang ketuk pintu tu berkemungkinan arwah Pak Leman. Tapi malam tu, diceritakan lebih kurang dalam 5 biji rumah diketuk. Ini macam kes sabak berenam lah aku rasa kan. Sabak berenam pun ada kes ketuk pintu juga, betul tak? Ini aku rasa benda sama jadi, di mana lebih kurang 5 buah rumah diketuk pada waktu senja. Pada hari yang ketiga tu juga, ada seorang bujang ni. Dia memang duduk seorang je dekat rumah. Dia baru nak pergi mandi, dah berkemban elok, ikat kain tuala rapat-rapat ke pinggang. Baru nak masuk tandas, dia tutup pintu. Dia pandang ke arah cermin. Betul-betul dalam cermin tu, dekat belakang dia, geng, kau tahu ada siapa? Ada Pak Leman. Di mana Pak Leman mulut tenganga, mata dia penuh dengan ulat. Kulit muka ni melekat dekat tulang. Dan di mulutnya seakan ada ulat yang terjatuh. Member tadi tak sempat berlari, geng. Tak sempat berlari, terus pengsan sampai ke pagi dalam tandas.
Malam keempat, benda sama jadi, di mana ketukan tu terjadi lagi. Tapi kali ni, kalau before this 5 rumah, kali ni 10 biji rumah kena ketuk. Oh mak ai, tak lengoh ke kaki Pak Leman tu berjalan jauh-jauh. Sehinggalah dilaporkan bahawa kadang-kadang masa diorang tengah makan ke, memasak ke, ataupun lepak dekat pangkin rumah, diorang nampak macam kelibat Pak Leman lalu. Dan benda ni dilaporkan bukan seorang dua, lebih kurang dalam 3-4 orang tengah lepak main gitar dekat luar rumah, tiba-tiba nampak Pak Leman lalu. Yang kedua tengah sidai kain dekat luar rumah, nampak Pak Leman lalu. Diorang semua lapor dekat Bilal. Malam tu juga Bilal pergi masjid, dia buka speaker kuat-kuat bacaan Yasin biar bergema satu kampung. Dan lebih kurang dalam pukul 9 macam tu, imam cakap dekat Bilal, Bilal, kita tak boleh macam ni Bilal, makin teruk ni. Kumpulkanlah 2-3 orang, kita kena ubatkan balik kampung ni. Datanglah 2-3 orang yang pandai mengubat. Diorang try rukiahkan kampung tu, di mana diorang buat air tawar, dan air tawar tu diberikan pada setiap rumah. Dan malam tu juga imam seakan dapat, orang cakap macam vision lah, macam Tuhan bagi inspirasi ke macam mana aku tak tahu, di mana imam cakap yang sebenarnya yang kacau kampung kita ni bukan arwah Pak Leman, tapi saka dia. Di mana Pak Leman ni meninggal mengejut, saka dia tak bertuan. Dah lah Pak Leman tak ada anak, jadi saka dia ni memang tengah cari tuan baru. Tapi nak buang saka ni susah sikit kawan-kawan. Dia panah lah kawan dia 2-3 orang kat depan kan. Susah kawan-kawan. Kita kena pergi rumah Pak Leman malam ni. Kita cari mana punca dia, malam ni juga kita settlekan. Sebab makin lama makin teruk, risau apa-apa jadi dekat orang kampung kita ni. Malam tu juga, imam call lebih kurang dah 5 orang remaja yang tough-tough, kuat-kuat. Orang cakap sebagai backup lah. Anything happen, imam hantar diorang dulu. So, diorang pun teruslah bergerak ke rumah Pak Leman. Dan bila sampai depan rumah Pak Leman tu, parking kereta, memang kawasan kebun dia gelap gelita. Rumah Pak Leman pun gelap gelita dengan ada apa? Tip polis dilarang masuk. Diorang pun mulakanlah perjalanan sambil suluh torchlight. Intai kiri kanan, kosong. Tapi geng, malam tu tiba-tiba diorang jejakkan kaki dalam kawasan rumah Pak Leman je, angin sepoi bahasa mula meniup. Bukan tu je, tiba-tiba bau bangkai kuat datang daripada arah rumah tu mula tersebar, masuk menusuk ke hidung mereka yang datang. Sambil tutup hidung ni, 10-10 orang naik tangga rumah Pak Leman. Imam cuba buka pintu, kunci tak dapat. Imam baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, baca-baca, syok. Dia cakap dekat seorang yang badan tough ni, bang, tolong pecahkan pintu ni bang. Brother tadi, dia henjut badan je, bam, terbuka pintu malam tu geng. Yang terkejutnya, masa pintu terbuka luas, depan mereka, di tempat orang jumpa arwah Pak Leman terbaring, ada seakan satu tubuh, macam tubuh Pak Leman, tapi dalam keadaan bangkai. Macam aku cakap tadi, yang tubuh Pak Leman yang daging tak ada, kulit rapat ke tulang, mata mempunyai ulat, mulut pun menjejeh keluar ulat. Benda tu tengah bersila di tempat Pak Leman meninggal. Dan di keliling makhluk tu ada lilin yang terpasang. Brother Tough yang tolak pintu tadi nampak benda tu, dia orang first lari geng balik rumah. Tak guna betul. Sampaikan tinggal time tu 5 orang je yang betul-betul kuat. Imam dan lagi 4 orang pun mulakanlah proses rukiah. Dia buatlah apa yang boleh. Sampaikan benda tu dimasukkan ke dalam sebiji botol. Di mana Miro cerita benda tu berlaku lebih kurang dalam sejam juga nak lawan saka ni, nak suruh masuk dalam botol ni. Dan dikatakan bahawa imam telah tanam botol tersebut di bawah rumah Pak Leman. Since that, memang gangguan rumah Pak Leman ni tak ada. Memang kembali tenang. Tapi orang kampung ni seakan menyimpan dendam. Dia cakap, tak tenanglah tengok rumah Pak Leman tu. Kena buat something. Risau nanti saka dia hidup balik ke apa. So, diorang buat apa? Diorang kumpul lebih kurang dalam 20-30 orang. Diorang pergi rumah Pak Leman. Diorang simen tempat di mana saka tu ditanam, biar tak boleh dikambus balik. Takut ada orang syirik ke nak ambil benda tu kan. Dikambus siap-siap
disimen elok-elok dan rumah arwah Pak Leman dibakar. Dan sehingga kini tapak rumah Pak Leman tu masih ada. Dan saka tu pun masih tertanam elok di bawah abu rumah tersebut. Kalau kau pergi dekat sana, kau akan nampak kawasan yang macam terbakar. Dan dekat situ ada macam satu kawasan bersimen. Tapi kawasan tu kata Mirul dah ditimbus oleh tanah supaya orang tak dapat cari kat mana tempat tu. Tapi benda tu still ada sehingga ke hari ini. That's all for today guys. Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kalau ada yang tanya, bang, Negeri Sembilan kat mana? Saya nak pergi carilah saka ni. Saya rasa macam bosan PKP ni, nak ada kawan main batu seremban. Jangan mencari geng. Sebab apa? Sebab kalau kita mendekati dengan benda-benda syirik ni, automatically berdosa, neraka tempat kita. So aku rasa that's all lah for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.